Okey, kita baca kitab yang kita bagi tadi, kitab Muhimmah. Muhimmah. Nih. Kitab yang kuning tadi lah. Kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Tengok Maka berbanyaklah, muka surat 22 baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 22 baris yang keempat daripada bawah Maka berbanyaklah olehmu hai segala manusia daripada memberi sedekah dan berbuat wakaf dan menuntut belajar. Ini sebahagian benda apa? Dia kata dulu, kita ambil dia masuk masalah bila seseorang tadi berkahwin, kelebihan dia apa dia yang Allah Ta'ala jadikan, iaitu wa waladin salihin yad'ulah. Kan, bila kita mati terputus segala amal manusia melainkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kalau sedekah jariah, mana kita buat ada amal jariah, wakaf ke apa ke, sumbangan apa kita nak bagi, itu berkekalan. Wakaf lah, mana berkekalan. Selagi ada benda yang kita wakafkan, selagi itu pahala akan mengalir kat kita. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu kita ajarkan kepada orang lain, kan? Jadi kita meninggalkan murid, meninggalkan orang yang beramal, dia pula ajar kepada orang lain. Itu macam tutup guru kita yang di belah-belah petani. Contoh dia, yang ni tenang dalam kubur ni. Tenang dalam kubur. Berapa ramai? Kalau guru saya pun 50 orang ada anak-anak murid dia yang boleh buka pondok. Kalau macam tu 50 orang sehari mengajar 50 orang, Masya Allah di dalam kubur macam mana, wallahu a'lam, hebatlah. Okey, yang ketiga, anak soleh yang mendoakan untuk mak ayah dia. Jadi kalau nak cerita anak soleh, melalui perkahwinan dapat anak soleh. Ini mana melalui perkahwinan. Ini yang kita nak cerita benar ni. Jadi dia kata, maka berbanyakkan olehmu hai segala manusia daripada memberi sedekah. As-sadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolakkan bala Allah Ta'ala. Sedekah itu menolakkan bala, nak sampai kepada kita. Sedekah perisai diri kita daripada api neraka. Ittaqun nar wala bisyiqqi tamratin. Buat perisai oleh kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah buah tamar. Nabi kata, mana kita sedekah kita ni walaupun sedikit, tetapi dengan ikhlas kita memberi sedekah, Allah Ta'ala jadikan perisai diri kita daripada neraka Allah. Dan berbuat wakaf. Kalau sedekah beza Kalau sedekah benda habis, kalau wakaf benda tetap, benda kekal. Dia mesti benda yang maujud, benda yang kekal, tahan lama. Contoh lampu macam ni, kita beli lampu pasang, lampu padam ke, kita beli satu pasang, jadi wakaf tak? Selagi dia menyala, kita buka boleh menyala lagi, selagi itu pahala wakaf kita sampai. Beli tanah kaki persegi, beli simen buat bangunan, contoh dia, beli batu orang buat bangunan, selagi ada bangunan tersebut, selagi itu pahala akan mengalir dekat kita walaupun ratusan tahun. Itu orang panggil wakaf. Dan menuntut belajar. Ini yang kedua. Sebab apa? Ilmu yang memberi manfaat. Kalau nak dapat ilmu, Nabi kata al-ilmu bitta'allum. Ilmu tu dengan ta'allum. Ta'allum mana pisah, paksa diri untuk dapat ilmu. Ilmu tak akan dapat dengan goyang kaki. Duduk kat rumah, goyang kaki dengan radio, sambil-sambil macam tu dah kita dapat ilmu. Tak berselerak apa yang dibagi dalam radio tu. Sat cerita tajuk ni, sat cerita tajuk ni. Dia kena ikut susunan kita mengaji ni, baru kita boleh ambil susunan macam mana step ilmu tu kita ambil daripada bawah naik ke atas sampai khatam kitab. Belajar. Tuan kita ni kata belajar oleh kamu dan menuntut belajar. Jadi ilmu yang perlu kita pelajari hanya 3 sahaja. Tak banyak. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Nisbah orang awam lah. Tak payahlah tafsir, tak payahlah hadis. Saya tak syorkan sangat. Sebab ilmu tafsir, ilmu hadis itu ilmu untuk orang-orang alim. Orang-orang alim, orang-orang hebat tak apa. Yang kita ni duduk kampung-kampung, yang kadang kita, tauhid tu penting. Tauhid, fiqh, tasawuf, 3 ilmu saja. Ya, termasuk dalam fiqh tu tajwid lah, sebab kita nak baca Al-Quran kan. 3 ilmu ni bagi dapat. Sebab itu saya hari Jumaat saya akan baca 3 ilmu ni
melainkan minggu keempat. Saya akan baca tauhid, fiqh dengan tasawuf. Apa? Nak bagi lepas fardu ain atas diri kita. Mudah-mudahan habis kita ulang cari fiqh, tauhid, tasawuf, fiqh, tauhid, tasawuf. Yang tu sahaja. Kita tak akan ubah 3 ilmu ni. Untuk orang awam, nak mengaji ilmu lain ni, kena duduk pondok lah. Mengaji ilmu balaghah ke, mengaji ilmu apa semua tu, yang ni kena mengaji di tempat ni. Kalau untuk orang awam kan kita balik memadai 3 ilmu. Dan mendengarlah oleh kamu akan yang memberi manfaat. Mendengar oleh kamu akan yang memberi manfaat. Ada telinga dengar. Apa yang memberi manfaat? Itu ilmu. Ilmu yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Tuhfatul Mursalah. Kitab Tuhfatul Mursalah, yakin kita kepada Allah taala tak kira sampai hatta kamal yakin. Semua cerita dengan ilmu. Ainul ilmu yakin dengan ilmu, ainul yakin dengan ilmu, haqqul yakin dengan ilmu, kamal yakin pun dengan ilmu. Al-wasiluna ilallah al-alimun nabih. Orang yang sampai kepada Allah, orang yang mengetahui tentang. Bahasa tentang tu kena faham ya. Tentang ni bermakna kita mengetahui ilmu tu ada. Bukan kita nak kenal Tuhan, tengok Tuhan. Tak. Mana kita mengetahui apa yang bersangkut paut tentang rahsia Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui macam tu. Cerita ilmu. Hatta sampai kepada kamal yakin, semua cerita ilmu. Kalau ilmu ni tak ada, kita tak belajar, apa cerita? Tak akan dapat ya? Tak akan dapat makrifat. Dan minta doalah oleh kamu dikurnia Allah Ta'ala akan anak yang soleh. Kita minta anak yang soleh. Saya bawa doa ni lepas sembahyang biasa. Allahumma habli. Kalau baca sambung, Allahumma habli min ladunka dzurriyyatan, Allahumma habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini saya akan masukkan dalam doa. Ini sebahagian daripada doa anak-anak yang soleh. Boleh ingat? Baguslah untuk kita amalkanlah. Mudah-mudahan dengan kita doa ni anak kita bagus, cucu kita nanti ke depan yang lahir akan jadi baik, terdidik. Mudah-mudahan. Wallahu alam. Siapa yang ingat Quran saya? Itu ya? Tapi bagaimana doa Nabi Ibrahim memang diminta anak-anak dia. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Sebab itu Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya, bapa Anbiya. Sebab dia melahirkan zuriat yang paling banyak jadi Nabi. Kan apa dia? Daripada kalangan Bani Israel, daripada kalangan bangsa Arab. Yalah, tapi Bani Israel dia yang banyak melahirkan. Yang tu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, dia kata akan anak yang dikurniakan akan anak yang saleh. Kerana 3 perkara ini jua yang boleh memberi manfaat diri kamu kemudian daripada bercerai nyawa kamu. Benar ni yang manfaat untuk diri kita. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Yang lain tak ada dah, putus segala amal kita, tak ada apa dah. Bercerai nyawa kamu dengan badan kamu. Bermula murad, dikehendaki. Murad itu bahasa Arab ya. Bermula murad, dikehendaki dengan anak yang soleh. Di dalam hadis tersebut itu anak yang mukmin. Kerana doa orang mukmin bagi ibu bapa itu memberi manfaat, sama ada ia soleh atau fasik. Anak yang beriman. Anak yang beriman, ini umum. Ayat ni maksud kata hadis ni umum lagi. Asal kata iman. Yang penting kalau anak tadi melakukan kebaikan, ya, dia hadiah pahala kepada mak ayah dia, tak hadiah pahala ke, ala kulli hal mak ayah dia dapat. Kita buat kebajikan contoh, automatik akan dapat kepada mak ayah kita. Tak payah hadiah. Lebih lagi kalau kita hadiah. Kalau kita melakukan kejahatan, tak sampai tu. Melainkan kalau mak ayah kita yang ajar kita buat jahat, yang dapat saham lah. Tapi kalau dia tak ajar kita buat jahat, dia tak dapat. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, kita hadiah ke tak hadiah, dia tak sampai.
Jadi didik anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Jadi kalau kita nak anak yang soleh, sebahagian janji Nabi apa dah? Janji Nabi dalam satu hadis, Nabi kata birru abaakum tabirru abnaakum. Itu hadis. Birru abaakum, buat baik oleh kamu kepada mak ayah kamu. Tabirru abnaakum, nescaya anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Jadi anak-anak kita akan taat. Kita kena tunjuk kelaku kita ni kepada mak ayah kita dulu. Kalau kita tak boleh tunjuk kelaku taat kita kepada mak ayah kita, jangan salahkan anak kita nanti. Bila kita dah tua nanti tengok anak kita buat endah tak endah dengan kita, tak mau ambil tanggungjawab. Jangan salahkan anak, jangan salahkan anak kita, salahkan diri kita. Sebab apa? Ketika mak ayah kita ada, kita tak ambil tanggungjawab. Salah kita. Jadi kalau kita nak anak-anak kita soleh, anak kita bagus, kita dengan mak ayah tu kita kena betul. Mulai sekarang kan. Sama ada mak ayah tadi hidup ataupun mak ayah dah kembali ke rahmatullah. Kalau hidup, mana laksanakan tanggungjawab. Kalau dah kembali ke rahmatullah, hanya dengan 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Jangan berhenti berdoa. Ni selagi kita bernyawa sampai habis umur kita, jangan berhenti berdoa untuk mak ayah kita. Allahumma lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Okey, doa tu. Yang kedua, banyakkan bersedekah untuk mak ayah kita. Buatkan tahlil untuk mak ayah kita, buatkan bacaan Quran, hadiahkan Fatihah ke apa ke. Itu. Yang ketiga, kalau ada adik-beradik mak ayah kita, pakcik-pakcik kita lah, adik-beradik mak ayah kita dan kawan-kawan yang rapat dengan dia. Tengok siapa kawan rapat dengan ayah kita, siapa yang kawan rapat dengan mak kita, datang ziarah. Kita ziarah dia. Dia mesti ada member kancing dia yang selalu bersembang 2 orang, berjalan ke mana-mana pergi 2 orang. Dia mesti ada kawan yang rapat dia. Yang ni kena ziarah. Dengan 3, kalau mak ayah kita dah tak ada, 3 perkara ni. Kalau masih hidup, ni banyak. Segi nafkah, segi adab, percakapan, semua kena jaga ni. Okey ya? Habis. Maka diberi pahala akan ibu bapanya itu dengan sebab doa anaknya. Kita berdoa pada mak ayah, kita berdoa kebaikan untuk mak ayah kita, hadiahkan pahala sampai ya, sampai kalau kita tujukan. Ataupun kalau kita ziarah kubur dia, ini kita ziarah kubur orang yang orang yang meninggal kan, dia kubur sama seperti ziarah ketika hidup. Sama tak? Seperti ziarah ketika hidup. Rohaniah dia ada. Jadi kita yalah hari raya ke apa ke, bukan nanti hari raya, bagi ada seminggu sekali ke, kalau rumah kita dekat lah, sebulan sekali ke, balik kampung ke, pergi ziarah makam. Kalau dah mak ayah kita dah tak ada, pergi ziarah makam dia. Sama bandingannya kita ziarah ketika mereka ni masih hidup lagi. Dan kalau ziarah di kubur, kita baca ayat-ayat Quran, apa juga, dia tak perlu hadiah apa-apa. Duduk dekat tu baca ya. Baca banyak mana kita nak baca tahlil ke apa, ala kulli hal mesti sampai kepada mak ayah kita. Tapi kalau tak, bukan di kubur, ini kena hadiah. Ni aku hadiahkan pahala bacaan ni kepada arwah mak ayah aku, Al-Fatihah contohnya. Kita hadiahkan. Kalau di kubur tak payah. Baca ya. Mesti sampai. Okey. Habis. Dan sekalian kebajikan anak itu sampai pahala ni yang saya sebutkan tadi. Apa juga kebajikan yang kita lakukan, mesti sampai pahala kepada mak ayah kita. Kenapa cerita sebut mak ayah? Mak ayah ni, dia sebenarnya asbab penzuhiran kita. Yang menzuhirkan kita Allah Subhanahu Wa Taala, yang menciptakan kita Allah Taala. Tapi asbab penzuhiran Allah Taala menjadikan melalui depa. Melalui mak ayah kita. Sebab ayah kita yang bawa benih kita disulbi ayah kita. Ayah kita lahir disulbi ayah kita tu dah ada dah benih kita yang akan lahir. Bila dia kahwin nanti akan melahirkan kita. Tapi ayah nak lahirkan seorang-seorang, dia pun tak boleh. Dia kena ambil mak kita. Mak kita sebagai isteri dia, baru lahir kita atas dunia. Bermakna rahsia Allah Subhanahu Wa Taala tu kita. Nyata kita di atas dunia, asbab dia siapa? 2 orang ni. Kena ingat tak? Sedangkan dalam kitab Hikam Ibn Athaillah sebut, nikmat yang paling besar sekali apa dia?
Ni'matul ijad, nikmat wujud kita atas dunia ni. Lahir kita atas dunia ni lah. Lebih besar daripada nikmat iman, lebih besar daripada nikmat Islam. Tu nikmat lahir kita atas dunia ni. Kalau tanpa mak kita lahirkan kita atas dunia ni, kalau tanpa ayah kita tanggung sulbi benih kita di sulbi ayah kita, boleh kita kenal iman, boleh kita kenal Islam tak? Dia tak kenal Islam, tak kenal iman. Tu punca mak ayah kita bawa di sulbi dia, mak kita kandungkan kita, lahir kita di atas dunia. Ni kita duduk sekarang ni. Ni yang kita mengenal Allah, kita beramal, kita dapat makrifat. Asbab depa. Walaupun depa ni jahil, depa ni tak reti. Tapi luar biasa. Yang Nabi kata, kalau kamu seandainya potong-potong badan kamu, kamu korbankan nyawa kamu, nak balas jasa ibu kamu ni, 1/4 jasa ibu kamu pun kamu tak akan terbalas. Bermakna apa dia? Nyawa kita ni 1 juta bagi mak kita, 2 juta bagi, bukan dia lagi, bukan dia. Mak kita seorang je atas dunia, ayah kita seorang je atas dunia, tak ada lain lah. Nak cari siapa lagi? Huduh pun dialah mak kita. Kalau orang kata bodoh pun dialah mak ayah kita, nak kata apa lagi? Ya, kita kena menerima. Jasa dia besar. Okey. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi ibu bapa pada hari kiamat apabila mati anaknya itu pada ketika kecil. Tengok, ni orang yang kematian anak ketika kecil. Seperti sabda Nabi SAW, baris tak ada tu ya. Inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannati. Baris tak ada. Inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannati. Artinya bahawa sesungguhnya kanak-kanak kecil yang mati itu menarik ia daripada kedua ibu bapanya itu masuk ke dalam syurga. Dia akan tarik. Kenapa dia tarik? Tu yang dia akan tunggu nanti. Dia akan tunggu. Jadi malaikat kata, "Pergi masuk syurga lah. Nak tunggu apa di sini? Orang semua masuk syurga dah. Aku nak cari mak ayah aku mana? Tu mak ayah kamu dalam neraka tu." Allah Taala, malaikat kata, "Mak ayah kamu sekarang dalam neraka. Pergi masuk syurga. Aku tak akan masuk ke dalam syurga melainkan setelah aku bertemu dengan mak ayahku." Kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan anak kecil ni. Allah Taala perintahkan, ambil mak ayah dia. Sebab apa? Sayang kepada anak kecil ni. Mana mak dia, mana ayah dia? Tarik dia, keluarkan daripada neraka. Dia akan masuk ke syurga bersama dengan anak dia ni. Tu. Orang yang kematian anak ketika kecil, lebih lagi kalau mati 3 orang. Kalau kuat tu, kalau anak mati 3 orang, Masya Allah. Kalau seorang pun okey dah tu. Tapi kalau 3 orang, luar biasa tu. Kematian anak ketika kecil. Dan lagi sabda Nabi SAW bahawa sesungguhnya kanak-kanak yang kecil itu dikata baginya, masuklah engkau ke dalam syurga. Maka berhenti ia di atas pintu syurga. Ini yang saya cerita tadi lah. Maka bernaunglah ia di sana, tak mau masuk. Padahal ia marah yang sangat. Tunggu mak ayah dia. Dan berkata ia, tiada aku mahu masuk ke dalam syurga, melainkan kedua ibu bapa aku sertaku. Maka dikatakan akan malaikat yang menunggu pintu syurga itu, masuklah oleh kamu akan kedua ibu bapa kamu itu sertanya ke dalam syurga. Ni ambil ringkas. Ini yang saya cerita tadi ni. Akhir perintah Allah Ta'ala, keluarkan mak ayah dia ni. Aku tak mau budak ni dalam keadaan rungsing, dalam keadaan kesedihan. Aku tak mau. Allah Ta'ala kata, keluarkan mak ayah dia. Ini cerita mak ayah orang Islam, tapi dia azab dengan sebab kesalahan dia. Keluarkan dia. Ini syafaat. Anak yang mati kecil, dia akan bagi syafaat. Mana syafaat kepada mak ayah dia di hari akhirat nanti. Hebatnya. Masya-Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya seorang anak perempuan. Ini, kalau kita ada anak perempuan, susahnya nak cerita aja anak perempuan ni. Nak didik anak perempuan ni, selagi dia tak kahwin, susah. Maka ajarinya akan dia adab dan membaikkan ia, ajar adab. Macam mana adab-adab Islam dalam hukum fiqh, tauhid, tasawuf, akidah macam mana, penting sangat kita ajar pada anak kita. Dan membaikkan ia akan adabnya
dan memberi makan ia akan dia. Anak perempuan tadi bagi makan. Maka membaikkan ia akan makanannya. Mana kita bagi makan, bukan kita menghinakan akan dia. Dan menyempurnakan ia atasnya. Apa juga keperluan dia kita sempurnakan. Daripada segala nikmat yang menyempurna Allah Ta'ala atasnya itu, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nescaya adalah anak perempuan itu baginya pada kanannya dan pada kirinya memelihara akan daripada apa ya, memelihara akan dia daripada api neraka hingga masuk ke dalam syurga. Jadi mana anak ni ibarat ya, api di kiri kanan ni anak dia akan benteng. Yang anak perempuan yang kita didik anak perempuan tersebut sampai mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mereka berkeluarga, mereka jaga tanggungjawab tersebut daripada ilmu tauhid dia ada, yakin dalam diri mereka. Ya, ilmu fiqh macam mana cara mereka nak beramal, ilmu tasawuf macam mana nak beradab, menjaga hati, menjaga anggota yang zahir. Inilah maksud kata benteng diri kita daripada api neraka. Benteng mak ayah daripada api neraka, anak dia akan hadap dulu. Jadi maksud kata api neraka tak akan sambar dia sebab dia orang yang terdidik. Orang yang terdidik. Jadi anak-anak tadilah sebagai benteng kita daripada api neraka. Tapi kalau anak perempuan tak dididik, tadi saya dah sebut perempuan dijadikan daripada tulang yang bengkok. Dah kita tak didik, itulah fitrah yang akan zahir dalam kehidupan dia. Dia membesar dalam keadaan jahil, dia membesar dalam keadaan dia tak terdidik, dia membesar dalam keadaan nafsu. Bila dia berkahwin, rosak. Melainkan dapat suami yang bagus, suami yang orang agama. Ya, alhamdulillah selamat anak kita. Okey, habis. Dan lagi sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang diberi rezeki akan dua anak perempuan, maka memberi kebajikan keduanya itu selama berbulan keduanya itu dengan dia, melainkan memasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga. Berbulan ni mana selama-lama, selagi anak dia tak boleh bawa diri sendiri, selagi tak kahwinlah, bagi belanja anak dia ni. Ya, dia sebenarnya perempuan ni bila keluar darah haid, dia dah mampu untuk berkahwin lah sebenarnya tu. Jadi selagi dia tak keluar darah haid, selagi tu atas kewajipan atas kita mak ayah dia ni kena bagi makan dia. Kalau dia dah keluar darah haid, bermakna patut dah, bukan kata wajib, patut dah bagi mak ayah kena fikir carikan jodoh dia. Untuk apa? Untuk lepas. Bagi dia ada suami, mana tanggungjawab suami dia pula. Bagi lepas dia. Tapi kalau kita tak akan mana zaman mengaji ke apa, tak kisahlah. Zaman sekarang orang mengaji sampai 20 lebih kan. 20 lebih baru habis ngaji ke, baru nak bekerja. Tak kisahlah. Yang penting dalam jagaan kita. Bukan semestinya mana keluar darah haid kena kahwin dah, bukan macam tu. Tapi hukum asal dia macam tu. Bila perempuan ni keluar darah haid, dia dah tahammul untuk disetubuhi. Tahammul ni mana mampu untuk disetubuhi dah. Okey. Diberikan rezeki, mana memberi kebajikan keduanya itu selama dah habis dah ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, ni adik-beradik perempuan, maka memberi kebajikan ia kepada keduanya. Mana kita ambil tanggungjawab kepada anak perempuan, kepada adik-beradik perempuan kita, selama bertaulan keduanya itu, mana selagi dia tak kahwin lah, dengan dia, nescaya adalah aku dan dia di dalam syurga seperti kedua-dua ini, dan mempacakkan ia antara sekalian jari tangan yang mulia. Nabi kata macam ni, ibarat macam ni, dia tak akan terpisah. Dia tak akan terpisah. Ni orang panggil mahabbah. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia kasih. Siapa tak kasih kepada anak? Siapa tak kasih kepada adik-beradik, saudara? Mesti ada perasaan. Walaupun marah macam mana pun, perasaan sayang tu ada.
Melainkan kalau nafsu betul-betul, ni berkelahi adik-beradik bertahun pun ada ni. Yang tak bertegur, betul tak? Ada yang tak bertegur adik-beradik bertahun. Yang ni betul-betul nafsu lah. Tapi kalau kita fikir balik, silaturrahim dia tak akan putus. Hubungan silaturrahim. Jadi kalau kita ambil tanggungjawab, tengok perhati adik-beradik kita yang susah-susah, yang perlu kita tolong, ambil tanggungjawab tu. Ya. Jadi di hari akhirat Allah Ta'ala akan dudukkan sekali mereka di dalam syurga. Ibarat macam ni Nabi kata. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, maka sabar ia atas kesusahan mereka nak mendidik mereka ni, dan atas kedukaan mereka. Mana kesusahan, kedukaan mereka, mana kita ada tanggungjawab nak membantu. Dan kesukaan mereka, nescaya memasukkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan kelebihan rahmat akan mereka itu. Maka sembah seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, ya Rasulullah, kalau 2 jadi macam mana? Adakah seperti yang demikian itu, mana masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sabdanya, 2 orang perempuan seperti itu juga sama juga. Yang penting kita ikhlas. Bantulah anak-anak kita, bantulah saudara-saudara kita, lebih lagi saudara adik-beradik perempuan kita. Kadang-kadang dia kahwin dengan orang yang agak susah, kadang dia kahwin dia tak sama, mana suami dengan panah baran dia ke, oh susah. Jadi macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah? Kita ambil tanggungjawab adik-beradik kita. Nah, ambil tanggungjawab. Nomor 1, mana anak kita ni, pertama ilmu dia lah, yang kedua pasangan dia, suami dia ni. Kita kena ambil kira betul-betul suami dia ni, nak jadi suami dia, pasangan hidup dia ni, bukan di atas dunia sahaja ya. Saya dah sebut tadi, sampai dalam syurga nanti. Tapi suami tak sembahyang, suami buat maksiat, yang ni masalah. Masalah kita yang merosakkan masa depan anak kita. Maka sabdanya, 2 orang perempuan seperti itu juga. Atau seorang perempuan, ya Rasulullah, sahabat lagi tanya, adakah seperti yang demikian? Maka sabdanya, atau seorang perempuan seperti demikian juga. Yang penting ambil tanggungjawab. Ya? Ambil tanggungjawab. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mati yang ada baginya 2 anak yang kecil, maka sesungguhnya telah tertegahlah ia dengan suatu yang menegahkan daripada api neraka. Barang siapa mati yang ada baginya 2 anak yang kecil, ni meninggalkan anak yatim. Apa anak yatim? Anak yatim as-saghir la abalah. Itu ta'rif dia. Budak kecil yang tak ada bapa, yang kematian bapa. Bukan budak kecil yang kematian ibu. Kalau budak kecil kematian ibu tak dipanggil yatim. Budak kecil yang kematian bapa. Mana orang yang meninggal, yang anak kecil, anak yang belum balik ada lagi, dia dah meninggal. Ni suami meninggal di sini. Yang suami meninggal, yang ayah meninggal tadi, ada meninggalkan anak yang kecil, tu benteng daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab dalam hadis Rasulullah ada disebutkan, anak-anak yatim, Nabi kata siapa dah? Akulah sebagai ayah dia. Itu jangan kita buat naya anak-anak yatim. Kalau kita tahu ada anak yatim di kampung kita ni, kalau boleh ambil, panggil dia, bagi benda, usap rambutnya. Sebab apa? Nabi kata, akulah sebagai ayah dia. Hampa jangan buat sakit-sakit. Kalau kamu menyakiti anak yatim tersebut, kamu menyakiti ayah dia. Siapa ayah dia? Ni aku, Nabi Muhammad kata. Jadi anak yatim tu, ayah dia, bila kematian ayah dia yang ayah dia betul lah, bin Muhammad ke, Muhammad tu meninggal, dia beralih kepada Rasulullah SAW. Harta anak yatim, hati-hati, jangan kita ambil, kan? Amal yatim fala takhar. Adapun anak yatim fala takhar, maka jangan kamu kerasi akan dia. Jangan bersifat bengis, jangan bersifat keras dengan anak yatim. Sebab ayah dia itu Rasulullah SAW sendiri. Oh, jangan. Hebat.
bantu anak yatim. Pahala besar ya. Kalau kita pandang kepada anak dia, kesian kan, sebab tempat bergantung tu tak ada. Orang laki-laki ni banding dengan perempuan, zaman sekarang perempuan pun yang ngaji tinggi-tinggi ada. Kalau dia duduk dengan anak dia pun dia boleh cari hidup. Tapi sebenarnya tempat pergantungan tu dah tak ada. Ayah ni tempat pergantungan. Kan? Bila ayah ni tak ada, ibarat sandaran tu dah tak ada, dia tak kuat dalam keluarga. Jadi kehidupan dia ibarat kata serah kepada Allah. Tu yang Rasulullah kata, aku sebagai ayah dia. Supaya apa? Supaya manusia lain memandang, ambillah tanggungjawab kepada anak yatim. Kalau hampa semua tak ambil tanggungjawab kepada anak yatim, ibarat kamu menyakiti hati aku. Sebab anak yatim terguris hati dia, menyakiti Rasulullah. Kan? Okey, jadi kita tengok balik. Mana dah tak nampak lah. Dan tersebut di dalam khabar bahawa sesungguhnya sekalian kanak-kanak orang Islam itu semuanya berhimpun mereka pada padang mauqif, mana padang mahsyar, pada hari kiamat. Maka firman Allah Ta'ala bagi segala malaikat, bawa pergilah oleh kamu dengan sekalian kanak-kanak itu masuk syurga. Allah Ta'ala perintahkan, bawa masuk syurga. Maka berkatalah bagi segala kanak-kanak itu oleh malaikat, marhaban. Mana? Bidhararil muslimina. Marhaban bidhararil muslimina. Artinya dapat kesukaan dan keluasan dan kesenangan dengan segala anak-anak cucu bagi sekalian orang-orang Islam. Masuk oleh kamu, tiada dihisapnya atas kamu. Maka berkata segala anak-anak itu, di mana segala bapa kami, mana mak sekalian, dan di mana ibu kami. Ini anak-anak kecil yang kematian ya ketika kecil. Mana ayah kami, mana mak kami. Maka berkata baginya oleh malaikat khazanah, bahawa sesungguhnya sekalian ibu bapa kamu tiada boleh mereka itu seumpama kamu, kerana bahawa sesungguhnya atas mereka itu beberapa banyak dosa dan beberapa banyak tuntutan orang. Ini banyak sangkutan yang tak lepas ni, terpaksa masuk ke dalam neraka ni. Maka mereka itu lagi dikira mereka itu atasnya. Maka berkata kanak-kanak itu, sesungguhnya telah sabar mereka atas kami, yakni kematian kami. Mak ayah kami dulu ketika kami mati, mereka sabar kerana mengharapkan pahala pada hari ini. Maka menceritalah semuanya di atas pintu-pintu syurga akan sebagai apa tu? Maka menjeritlah, bukan mencerita. Maka menjerit-jeritlah semuanya. Kanak-kanak tadi menjerit. Dah tak bagi mak ayah dia, mak ayah masuk ke dalam neraka. Menjerit budak, biasa pasien budak mengamuk nak jumpa mak ayah dia. Di atas pintu syurga akan sebagai menjerit yang sangat. Maka berfirman Allah Ta'ala, pada halnya ia terlebih mengetahui. Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala nak menceritakan apa? Sifat Rahman, sifat kasih sayang Allah Ta'ala tu ada. Daripada kisah ni kita memandang sifat kasih sayang Allah Ta'ala, Ar-Ra'uf Allah Ta'ala tu. Siapa menjerit ini? Maka sembah malaikat, hai Tuhanku, segala anak-anak orang Islam ni menjerit. Ayah dia sangkut, mak dia sangkut. Berkata mereka itu, tiada kami sekalian masuk akan syurga melainkan serta segala bapa-bapa kami dan segala ibu kami. Memprotes, minta, mana mak ayah kami, mana ibu kami, kami tak akan masuk dalam syurga melainkan ada serta dengan kami. Maka firman Allah Ta'ala bagi mereka, ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa, dengan mana ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa kamu. Mana orang panggil ambil dengan rahmat kasih sayang, macam ni, sambut kedua bapa, mana segala bapa kamu dan ibu kamu, lalu ke syurga. Pergi masuk syurga. Perintah Allah Ta'ala, keluarkan mak ayah dia, biar anak dia sambut mak ayah dia ni depan pintu syurga. Aku tak mau anak-anak ni menjerit, tak mau masuk ke dalam syurga, firman Allah Ta'ala. Jadi jangan takutlah kalau orang kematian, anak yang kecil
InsyaAllah ya, ada kesalahan-kesalahan kita serba sedikit, anak kita akan bagi syafaat di hari akhirat nanti. Dia akan bantu syafaat daripada dia. Masya Allah, hebat. Ya syukur, yang orang yang kematian anak yang dah lepas lah kan. Kita pun tak nak anak kita mati, kita sayang anak kita kan. Tapi kalau berlaku juga, hati kita kena redha, kita kena sabar. Inilah pembantu kita sebenarnya. Allah Ta'ala sayang kita tu sebenarnya. Apa dia? Di hari akhirat, aku nak permudahkan kamu. Aku nak permudahkan kamu. Sabar, sat. Ya? Jangan gelisah sangat. 60 tahun, 70 tahun kita matilah contoh. Di hari akhirat, anak kita akan bantu. Dan tersebut pula dalam khabar yang lain. Wallahu alam. Kita lihat asal dalam 5 minit ke 10 minit insyaallah. Ya. Dalam tanah orang. Tanah tu orang usaha tak? Tak usaha. Dia ala kulli hal, apa juga benda yang ada dalam tanah orang tak boleh kita ambil. Melainkan kita kena minta izin. Kena minta izin. Bahkan dalam kitab fiqh ya, kita zaman dulu orang reti tak, kalau saya panggil menangguk ikan, betul tak? Masa kecil kan, pergi kat bendang tu. Tradisi orang Banyak ada jenis tangguk kan. Kat bendang ni. Kalau kira hukum asal bukan boleh. Kalau bendang kita tak apalah. Kalau bendang orang lain, apa juga yang dalam kawasan bendang dia, itu hak dia. Ikan apa semua. Ya kan? Aja. Apa pucuk paku ke apa ke. Minta izin lah. Kita nak minta. Ya kalau kita nak ambil, kalau tanah reserve tak apa, yang tanah tak ada milik siapa-siapa. Yang ni kita kutip lah, tak ada masalah. Kalau dalam kawasan, dia pun tak nak sebenarnya benda tu. Tapi ala kulli hal tumbuh di dalam bendang dia, kebun dia. Jangan ambil, haram hukumnya. Tak dengar? Kalau kita redha tak masalah. Cuma kita kena ingat ya, kalau orang ahli sufi, orang yang nak meninggalkan syubhah, kita minta izin sekali. Hampa nak ambil lah, tak ada masalah. Sepatutnya kali kedua kita kena ambil, kena minta izin. Jangan dia kata tuan dia bagi bila-bila masa ambil. Kalau orang yang nak meninggalkan syubhah, setiap kali kita nak ambil minta izin. Tapi kalau tuan kata nak ambil bila-bila masa, ambil lah. Bagi orang fiqh memadai dah. Tapi bagi orang-orang sufi, dia tak mau macam tu. Sebab apa? Tarku ma la ba'sa bihi bima ba'sa. Kan? Apa dia? Kadang-kadang kita ni, kali pertama kita bagi izin, ambil lah dia kata. Dia pun kutip. Kali kedua kebetulan dia dah ambil awal lah. Kita nak makan, nak buat laksa ke apa, dia kata, siapa pula ambil? Kita tak ingat yang kita bagi izin dulu. Kita menyumpah tak? Kadang-kadang menyumpah. Itu menyebabkan jadi dosa. Orang sufi tak mau benda-benda macam tu. Saya dengar cerita ni Pak Susni yang cerita, Pak Sumit. Jangan dia kata, walaupun sekali dia bagi izin, dia kata ambil lah bila-bila masa nak. Jangan. Kali kedua kita nak, minta izin lagi. Bagi orang-orang sufi dia tak mau. Takut kali kedua kita ambil, tiba-tiba dia perlu benda tersebut. Menyumpah dah kita. Siapa pula ambil ni, dia kata aku nak guna. Yang ni tak mau. Ya. Halal semua mana? Halal semua ya. Tanam di tanah dia. Masya Allah. Yang tu. Itu sedekah jariah. Sedekah jariah. Jadi kalau orang lain tahu tak apa. Kalau dia kata bermakna aku halal untuk semua. Aku dan seluruh muslimin muslimat. Tak apa, tak ada masalah. Kalau kita tahu kita ambil tak apalah. Tapi kita ambil untuk keperluan, jangan kita ambil berguna-guna kita jual pula. Untuk makan tak apa. Tak apa, boleh. Yang tu Masya Allah, itu sedekah jariah kita. Selagi pokok tadi berbuah, kita dalam kubur, luar biasalah pahala dapat sebab kita memberi nikmat kepada orang lain. Itu yang nak ya.
Ya, tapi siapa nak bagi macam ni kadang payah ya. Sayang kita durian kita. Wallahu alam.